Ini adalah satu lagi langkah untuk memastikan keselamatan bekalan makanan kita terjaga. Apa yang kita saksikan sejak beberapa bulan yang lepas menimbulkan sedikit kebimbangan. Malah bagi sesetengah pihak meningkatkan lagi kebimbangan bukan sahaja berkenaan dengan harga barangan tapi food security, keselamatan bekalan makanan kita. Jadi mari kita lihat data untuk kita teroka isu ini dengan lebih lanjut. Selamatkah bekalan makanan kita? Our food security. Untuk itu kita lihat penggunaan makanan kita iaitu consumption. Berapa banyak yang setiap seorang kita makan setiap tahun kalau kita lihat ia dibahagikan kepada per capita. Ini adalah data daripada Kementerian Pertanian dan juga Industri Makanan. Antara makanan-makanan ruji yang kita lihat di sini disenaraikan. Sebagai contoh, beras. Kita makan pada 2010 79.6 kilogram secara purata setiap seorang setahun. Pada 2020, ia menurun kepada 76.5 kg bagi setiap seorang setahun. Beras menyaksikan sedikit penurunan. Tapi kalau kita lihat seperti sayur-sayuran, ia meningkat. Sebagai contoh, daripada 2010, 54.7 kg naik ke 65.1 kg seorang. Adakah ini bermakna gaya hidup yang sihat semakin rancak ataupun semakin berkembang dalam kalangan kita? Mungkin, tapi isunya di sini adalah penggunaan makanan kita, food consumption. Berapa banyak kita makan setiap tahun. Buah-buahan sedikit menurun, sayur-sayuran meningkat. Daging lembu seperti yang kita jangka meningkat 5.6 kg seorang setahun pada 2010, 2020 6.1 kg. Seperti yang kita jangkakan untuk kebanyakan barang ia adalah meningkat dan seperti yang kita jangkakan juga pada tahun 2021, 2022 setiap tahun ia dijangka akan terus meningkat apabila populasi juga meningkat. Tapi ini data terbaru sejak tahun 2020. Daging kambing juga menyaksikan peningkatan yang agak signifikan, 0.8 kg seorang kepada 1.2 kg. Begitu juga dengan daging ayam dan itik kita saksikan peningkatan. Daging babi ada sedikit menurun di sini. Telur ayam dan itik juga meningkat. Seorang memakan 295 biji telur setahun pada 2010 secara purata, meningkat kepada 361 biji, hampir 1 biji telur setiap hari. Susu segar juga meningkat 0.7 liter ke 2.1 liter. Begitu juga dengan ikan dan hasil laut. Kita lihat langkah kerajaan baru-baru ini untuk tidak lagi memerlukan AP untuk beberapa bahan makanan seperti kelapa tua, kobis dan sebagainya masuk akal. Kerana seperti yang anda ingat sebentar tadi, kobis sebagai contoh, sayur-sayuran meningkat, ayam meningkat 35 kg ke 46.8 kg. Kita makan semakin banyak ayam, semakin banyak sayur dan juga benda-benda yang lain. Kita perlu mudahkan benda-benda ini untuk diimport agar kita terus dapat memenuhi permintaan. Kerana apa? Kerana ini. Pada masa yang sama kita bincangkan berkenaan dengan consumption kita, kita juga perlu bincang berkenaan dengan tahap sara diri. Ia dipanggil tahap sara diri. Apa maksudnya? Kebolehan negara kita untuk menghasil atau mengeluarkan bahan-bahan makanan ini untuk memenuhi permintaan domestik sahaja. Tanpa perlu kita import lebihannya jika tidak cukup. Tanpa perlu kita bergantung kepada negara luar untuk bekalan. Sudah tentu, angka yang kita sasarkan untuk semua perkara adalah 100%. Bermakna 100% bekalan ayam sebagai contoh yang kita gunakan setiap tahun, kita hasilkan dalam negara sendiri. Tidak perlu bergantung pada negara lain. Tapi banyak bahan makanan yang lain masih lagi belum capai 100%. Beras, antara paling penting, makanan ruji. Pada tahun 2020, kita hanya mempunyai tahap sara diri 63%. Bermakna kita hanya menghasilkan atau mengeluarkan 63% beras yang kita makan. Selebihnya kita import dari negara luar. Kita bergantung pada mereka. Tapi pelan ada. Dasar agro makanan negara 2021 hingga 2030 menyasarkan kita mempunyai kadar sara diri 75% dan meningkat kepada 80%. Begitu juga buah-buahan. Targetnya adalah 83%. 8 tahun dari sekarang. Sayur-sayuran kini sangat rendah. Mungkin menjelaskan antara sebab keputusan AP itu tidak lagi diperlukan untuk kobis dan sebagainya. Kita hanya menghasilkan lebih sedikit dari separuh apa yang kita makan. Selebihnya kita import daripada negara luar. Ikan dan hasil laut agak sihat, tapi masih lagi belum 100%. Sasarannya adalah 98% pada tahun 2030. Begitu juga dengan daging lembu, antara yang paling kritikal. Pada tahun 2020 kita hanya menghasilkan tak sampai 22% daripada yang kita makan. Kita import hampir 80% dari negara luar. Kita mahu meningkatkannya sekurang-kurangnya separuh daripada permintaan domestik. Tapi yang kita lihat di sini, daging ayam dan itik serta telur ayam berada di angka yang agak sihat. Buat masa sekarang, kita sudah pun boleh berupaya menghasilkan ataupun mengeluarkan komoditi ini untuk memenuhi permintaan tempatan.
Tapi bukan itu saja. Seperti yang kita sedia maklum, walaupun kita boleh menghasilkan bekalan tempatan cukup untuk memenuhi permintaan tempatan, banyak lagi faktor yang mungkin memberi kesan. Ayam ada, mungkin kita boleh hasilkan. Tapi bagaimana pula dengan harga ayam itu? Kebolehan kita untuk beli. Seperti baru-baru ini, harga ayam meningkat banyak. Banyak faktor luar yang memberi kesan. Kemarau di Brazil sebagai contoh. Yang penting untuk kita dapatkan bahan untuk dedak. Meningkatkan harga dedak, kemudian meningkatkan harga ayam. Peningkatan permintaan dari China. Perang Rusia-Ukraine. Rusia menghasilkan 17% jagung dunia yang digunakan dalam dedak. Mereka antara pengeluar terbesar bahan yang digunakan untuk membuat baja seperti nitrogen, fosforus dan juga potasium. Ini kesan berantai yang kita rasai. Semua dalam dunia sekarang saling terhubung. Kita tidak berlari. Malaysia adalah ekonomi yang sangat terbuka. Ayam yang anda makan di atas meja itu ada sebahagian daripadanya disumbang oleh negara-negara seperti Brazil dan sebagainya yang menghasilkan dedak. Sebagai contoh kita lihat jagung naik baru-baru ini 35%. Kacang soya 38%. Mengapa ini penting? Ini dua bahan besar yang digunakan dalam dedak. Apabila meningkatnya bahan-bahan ini, meningkat harga dedak 40 ke 50%. Jadi ya, tahap sadar diri itu penting, tapi dasar yang perlu diletakkan juga amat penting dan perlu menyeluruh untuk kita memastikan bukan sahaja kita boleh hasilkan dengan cukup dengan memansuhkan AP dan sebagainya, tapi harganya kekal mampu milik.